Mustafa. Itu bapa kemerdekaan, pengasas USNO. Tinggal USNO sokong UMNO. Kerana pada masa itu dia yakin cara UMNO untuk menyelamatkan rakyat miskin. Tapi akhirnya apa jadi? USNO pun tenggelam, Tuan Mustafa pun ditenggelamkan. Sudah. Ini bukan cara kita berjuang. Satu contoh sejarah yang nyata. Ya, bapak-bapak kemerdekaan, dia ada jasa. Dia mungkin tak fikir canggih macam kita, tetapi ikhlas dia nak bawa Sabah merdeka. Jadi dia ambil, dia kalau pemimpin Islam dia tak cukup, kena ambil Fuad Stephens, kena ambil pemimpin Cina. Gabung tenaga itu baru boleh capai kemerdekaan. Kita pun begitu. Kena sambut semua ini. Ini dah dicerita di Malaysia, kalau di Kuala Lumpur, di Putrajaya apa dia? Anwar ini sekarang tak boleh percaya. Dia Cina sekarang. Dia bukan sokong Melayu, dia sokong Cina. Cina mana yang saya sokong? Bukan Cina kaya. Tapi kalau Cina di bawahnya berniaga kecil, Cina yang susah, apa salahnya? Dia rakyat kita. Dia baik, kita sokong dia. Apa masalah dia? Jadi ini yang kita katakan prinsip keadilan. Kita baca Quran. Tiap hari Jumaat kita solat Jumaat. Dan tiap solat Jumaat ini khatib baca innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menuntut kamu menegakkan keadilan dan buat baik. Dibaca khutbah. Turun-turun ni pakat curi bala. Bulan puasa kita puasa. Kau nak buat mana buka puasa. Kemudian kita ambil hak rakyat. Bulan puasa tu nak faham derita rakyat, tapi kita ambil harta rakyat. Kemudian musim haji kita pergi haji. Sebelum haji kita rasuah, balik haji lagi besar rasuah. Dulu lebay rasuah, balik haji rasuah. Sebab itu amalan itu penting. Amalan itu penting. Dalam perjuangan politik itu dia. Sebab itu asas agama penting. Bukan agama untuk adu domba, bukan agama untuk musuh orang. Jadi saudara, saya nak tanya, mengapa kita nak tolak UMNO sebab apa? Dia tak ada dasar, dia ada dasar. Dia tak ada langsung kebaikan, ada. Tetapi dia dah hilang dah pedoman dan prinsip. Rakyat miskin dia tak ada kira bagi dia. Dalam berita dia kata, no, rakyat bagus sekarang. Ya. Tengok semua negara, semua senang tengok. Ada semua puas hati, tengok senyum semua. Tapi yang untung sedikit orang. Ambil tengok. Kita ambil gula. Gula naik baru dia 20 sen. Apa Najib kata? Kurang makan gula. Soalnya bukan soal naik. Saya nak tanya Najib. Kalau betul kamu nak naik harga gula, pasal apa toke gula Tan Sri Mokhtar untung bilion-bilion ringgit? Kroni kamu untung bilion, rakyat kena bayar. Elektrik ini diberi kepada beberapa syarikat. Toke judi Genting, toke judi Ananda Krishnan, Syed Mokhtar, YTL. Ini orang besar-besar dapat. Dia untung bilion-bilion, kadar elektrik naik. Pasal apa pemimpin tak kawal? Kalau kita perintah, kita nak suruh syarikat dia rugi, dah. Untunglah. Tapi jangan dia untung seorang. Bilion-bilion dia untung. Saudara, berapa tahun Najib jadi Menteri Keuangan? 3 tahun lebih. Berapa tahun saya jadi Menteri Keuangan? 8 tahun. Saya stop hutang, saya tak hutang. Najib sekarang hutang ratus bilion. Kalau hutang, kita terpaksa hutang nak buat sekolah, okey. Kita hutang nak baiki jalan. Ni yang dah sakit-sakit pinggang nak datang bergerak. Jalan apa? Saya dipikir-pikir, saya tanya, Tamrin, ini di kita ni di Zimbabwe ke Bangladesh ke ni? Dia kata, tu ini nak pergi kudat. Kudat ke? Rupanya kudat. Itu pun orang kudat sokong UMNO lagi, aku heran. Saudara, saya tak maulah guna mari ini nak cerita tentang rasuah banyak. Saya beri contoh lembu sudah tahu. Harga barang dia dah tahu. Minyak dari mana? Dari Sabah. Dari Sarawak. Dari Terengganu, Kelantan.
Sabah harga minyak turun ke naik? Apa pasal? Oh, dia kata di Singapura harga minyak tinggi, jadi kita kena tinggi lah. Kan pada bodoh sangat ni. Singapura mana ada minyak? Singapura tak keluarkan minyak. Singapura minyak ada Tiger Balm je. Ya. Jadi kalau dia naik minyak, patutlah. Kata di sini ikan, kita nelayan jenuh hasil daripada ikan terubuk. Ikan terubuk dia kan musim terubuk. Okey. Masa ikan terubuk tu banyak jenuh di tempat kita di Kudat. Harga terubuk turun ke naik? Naik. Dah ada masa musim dia. Turun. Bila barang tu jenuh, dia turun. Bila barang tu tidak ada, dia naik. Harga durian di Sabah dengan harga durian di Jepun, mana mahal? Jepun, sebab Jepun tak ada durian. Ini minyak di Malaysia. Saya tak kata kita nak turun sama dengan Arab Saudi atau Venezuela, tapi turunlah sikit, bagi rakyat senang sikit. Minyak banyak, untung kerajaan 1 tahun dengan syarikat, dengan royalty, dengan cukai 80,000 juta ringgit. Wow. Sebab tu saya kata saudara, tengok, ada pilihan raya bulan 12 kena kita, bulan 1. Hari ini pilihan raya, esok isytihar kita menang angkat sumpah, dalam 24 jam saya turunkan harga minyak seluruh negara. Ya. Saya tengok saya betul. Ya, saya tak cakap bohong. Saya tahu ekonomi Israel. Saya pernah jaga ekonomi 8 tahun. Turun sikit tidak bebankan rakyat. Turun untuk kurang rakyat. Rakyat kata alhamdulillah, syukur. Doa keselamatan pimpinan dan negara lebih banyak barakah. Siapa dapat? Orang Islam dapat. Orang bukan Islam dapat. Orang Cina, semua dapat di bawah itu kebaikan. Baik. Kemudian masalah pendidikan. Kita nak pastikan pendidikan ini dibagi pada semua. Ni sekarang nak masuk universiti kena hutang. Kalau saudara nelayan, cikgu sekolah rendah, pegawai rendah, pekerja kilang, boleh kan nak mampu nak hantar anak pergi belajar di Kuala Lumpur UiTM ataupun Universiti Utara? Kemudian tak boleh pinjam PTPTN. Negeri kaya, orang miskin hutang nak belajar. Tak malu. Kalau saya Perdana Menteri, saya datang Kudat, anak kampung miskin, hutang nak pergi belajar, saya Perdana Menteri, saya malu, betul tak? Saya malu jadi pembantu. Ini pejuang rakyat apa? Sebab tu saya kata, anak Melayu, anak Cina, anak India, anak Dayak, anak Kadazan, percayalah, kita ambil alih tahun ini juga kita batalkan PTPTN. Biar pendidikan. Ya. Syarat bagi anak-anak kita belajar. Dia tekun. Kalau bapak nelayan, macam mana nak tukar nasib anak dia? Pelajaran. Kalau pelajaran dia tinggi, lulus universiti anak dia, atau tidak tinggi, maka dengan sendirinya pendapatan dia tinggi. Anak cikgu sekolah rendah, belajar dulu darjah 6 atau tingkat darjah 3, anak dia belajar universiti, maka tentunya dia boleh ubah. Ini sahaja cara nak bela nasib rakyat. Mengenai Kudat, kita dah umum. Kita lah ambil alih lebuh raya seluruh Sabah, Sarawak, Pen Borneo Highway, kita lancar serta merta. Ya. Ada orang kata, Anwar, kamu nak menang, kamu janji. Sudah tahu tak? Janji yang dimungkiri itu khianat. Janji yang tak ditunai dengan penipuan itu munafik. Saya takut. Saya 6 tahun dalam penjara. 2 tahun sebelum itu total 8 tahun dalam penjara. Steady. Umur saya 65. Nampak 45. Ya. Alhamdulillah.